يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala jemaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta li sawtibika yaumal jum'ah ansit wa imamu yahtub faqad laghaw." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah Alhamdulillahil qail wa'adallahu alladhina amanu minkum
وعملوا الصالحات ليستحفلنهم في الأرض كما استحلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, di kesempatan ini dan pada hari yang penuh barakah ini, saya berpesan dan menyeru kepada diri saya sendiri dan seterusnya kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diridai di dalam kehidupan di dunia yang sementara ini, dan kita mendapat kebahagiaan dan syurga Allah di akhirat kelak insya-Allah. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Pemimpin dan Masa Depan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, pemimpin dan masa depan adalah dua elemen yang saling berkait rapat. Seseorang pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki daya, keupayaan dan kecekapan supaya pencapaian masa depan sesebuah negara itu mampu dibentuk dengan baik dan sempurna. Kepimpinan di dalam Islam bukan satu kemegahan, keistimewaan ataupun kelebihan. Ianya adalah amanah, mandat yang berat, dan kebertanggungjawabnya akan dipersoalkan di dunia ini lagi, dan semestinya akan dihitung dan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Pemimpin yang beramanah, ikhlas, adil dan mengutamakan kepentingan umum adalah golongan pertama yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sekiranya ia cuai dan gagal, maka ianya adalah penghinaan serta penyesalan bagi seseorang yang memikul amanah tersebut. Diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Dzar, "Ya Rasulullah, ala tastamiluni?" Qala fadharaba biyadihi ala mankibi thumma qala, "Ya Aba Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati hizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha." Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi jawatan kepadaku? Baginda Nabi SAW menepuk tangannya di atas bahuku,
Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau lemah, sedangkan jawatan adalah amanah. Ianya pada hari kiamat nanti adalah penghinaan serta penyesalan kecuali mereka yang mengambilnya dengan cara yang betul dan menunaikan kewajipannya." Hadis rawahul Muslim. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, sekali lagi, di tangan kita semua terletaknya hak bagi menentukan pemimpin yang mampu memperbaiki kerosakan dan masalah integriti yang sedia ada pada hari ini, membuka jalan dan menuju kecermelangan dan kegemilangan masa depan negara yang kita cintai ini. Justru bagi merealisasikan pemimpin dan masa depan negara yang adil serta dihormati, beberapa faktor perlu dan hendaklah dilihat dan dinilai oleh kita semua dengan akal yang sihat, berpandukan ilmu, pengetahuan yang benar, pengalaman masa lalu dan situasi persekitaran semasa. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, siapakah bakal dipilih menjadi pemimpin merupakan faktor utama bagi umat Islam, kerana pemimpin yang dipilih adalah potensi masa depan dan tunggak kepada kejayaan sebuah pentadbiran negara yang berintegriti dan gilang gemilang. Malaysia sebagai sebuah negara majoritinya Islam, calon pemimpin yang dipilih mestilah mempunyai karakter yang kuat, bekerja keras dan mempunyai inisiatif dan daya usaha, bijaksana di dalam kepelbagaian rasa, bangsa dan agama. Pemimpin negara untuk Malaysia yang hebat memerlukan pemimpin yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama Islam, berintegriti dan bermoral tinggi. Pemimpin masa depan hendaklah mampu menentukan sesuatu dengan tepat dan betul, serta hendaklah menjaga semua unsur-unsur penting kedudukan Islam, umat Islam serta agama dan bangsa lain. Pemimpin masa depan juga hendaklah mampu memacu kemajuan spiritual dan fizikal yang seimbang dan membina asas-asas perpaduan sebuah negara mengikut kerangka yang ditetapkan. Di dalam Islam, seseorang pemimpin hendaklah memiliki dan mengamalkan 4 sifat, iaitu pertamanya siddiq ataupun jujur sifat, sehingga dapat dipercayai kepribadiannya, ucapannya serta tindakannya. Kedua, tabligh ataupun penyampai yang berkemampuan dalam berkomunikasi serta berunding. Dan ketiganya, amanah ataupun tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Dan yang keempat, fatanah ataupun cerdas dalam mengatur perancangan strategi serta implementasinya. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, salah dalam memilih calon bakal mengundang negara yang tidak stabil dan kucar-kacir. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Bilakah kiamat?" Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة." قال: "كيف إضاعتها؟" قال: "إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة." Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Katanya, bagaimana yang dikira mensia-siakannya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis rawahul Bukhari. Jangan memilih pemimpin yang hanya memperlekehkan agamanya
Fakta sejarah menunjukkan ramai pemimpin yang meletakkan perjuangan atas dasar agama, memelihara bangsa, mempamerkan ketelusan dan amanah. Namun setelah berkuasa, segalanya berubah hakikatnya. Ketika berkuasa, hanya berlaku tindakan menjaga kepentingan kelompok, kumpulan dan kekuasaannya, balas dendam dan saling menyalahkan sejarah masa lalu. Apabila berkuasa, agenda menjaga agama dan hak orang Islam bertukar kepada membela individu tertentu ataupun kelompok ataupun kumpulan sendiri berbanding membela rakyat. Hasilnya gagal menjaga kesatuan bangsa, kestabilan politik dan kehormatan negara sebagai yang didambakan oleh kita semua, rakyat Malaysia. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, janji seorang pemimpin dari kumpulan tertentu ataupun manifesto merupakan satu dokumen pemasaran ideal, harapan dan masa depan. Manifesto ialah penyataan perancangan sesebuah kumpulan yang memperincikan peranan dan perubahan yang akan dilaksanakan pada masa depan. Manifesto tidak boleh hanya menjadi alat atau janji di dalam mempengaruhi minda serta persepsi rakyat tentang masa depan. Jangan kerana kegairahan kuasa yang bakal dimiliki oleh pemimpin, manifesto populis dibuat untuk menduduki puncak kuasa dan hakikatnya membohongi rakyat semata-mata. Akhirnya, manifesto dikatakan bukan kitab suci yang wajib dipatuhi. Hadis riwayat Maqil bin Yasir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyah illa harrama Allahu alaihi al-jannah." Tidaklah seseorang hamba yang dibebani amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin rakyat lalu mati di dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga baginya. Rawahul Muslim. Manifesto perlulah realistik dan bersifat komprehensif yang meliputi setiap aspek keperluan rakyat dan masyarakat. Kestabilan politik, keselamatan negara dan ketenteraman awam. Janji masa depan adalah terlalu berharga bagi rakyat dan negara untuk dikorbankan demi mencapai matlamat politik jangka pendek untuk individu atau kumpulan tertentu. Sesungguhnya kepentingan Islam Melayu, umat Islam dan bumi putra sangat perlu diutamakan. Kedudukan raja-raja Melayu, institusi agama dan hak-hak orang Melayu wajib dipertahankan. Dalam masa yang sama, tidak meminggirkan hak-hak agama dan bangsa lain. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, mandat merupakan kuasa rakyat yang diberikan kepada pemimpin atau sesuatu kumpulan sebagai pengemudi di dalam membawa inspirasi rakyat. Pemimpin menurut Islam ialah umara ataupun ulul amri, iaitu orang yang mendapat amanah menguruskan urusan rakyat. Selain itu, pemimpin adalah pelayan atau khadam umat. Selepas pemimpin dipilih dengan kuasa rakyat, maka pemimpin dan pasukannya hendaklah mengamalkan politik matang yang berpaksikan kepada kepentingan rakyat dan negara. Hentikanlah pertikaian dan suara-suara politik yang berpanjangan sehingga menggugat kestabilan pemerintah dan negara ini. Bangunkanlah negara bersama dan melaluinya proses semak dan imbang yang bertanggungjawab demi kesejahteraan rakyat. Ketidakstabilan kerajaan pada ketika selepas pilihan raya yang lalu seharusnya menjadi satu pengajaran kepada kita
untuk memilih pemimpin masa hadapan untuk negara Malaysia yang tercinta ini. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran serta iktibar seperti berikutnya. Pertama, umat Islam hendaklah menyadari bahawa memilih dan mengangkat pemimpin yang jujur, amanah dan menjadi hamba kepada rakyat adalah penting untuk membuka ruang bagi negara ini menjadi negara yang sejahtera dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kekuatan ekonomi dan kesejahteraan negara hanya boleh dicapai dengan kestabilan politik, sikap pemimpin dalam melaksanakan amanah, warga negara yang saling hormat menghormati, mengetahui dan mengiktiraf hak orang lain, dan dalam masa yang sama menjalankan tanggungjawabnya sebagai rakyat dengan baik. Dan ketiganya, pemimpin dan orang Islam hendaklah menyadari bahawa jawatan atau kedudukan di dalam Islam bukan takrif kemuliaan, sebaliknya taklif, iaitu beban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tidaklah untuk bermegah-megah dengan mengumpul harta, bersenang lenang atau bermewah-mewah untuk dunia yang hanya sementara ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum adabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Surah Shad ayat yang ke-26. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنذر من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوا لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك دلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان بدليشه ووالي عهده دوليام تأمت مولى تنكو شرف الدين بدليشه ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير ذات إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة